Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdini Husna binti Anwar Lutfi. Saya daripada kumpulan yang ketiga. Tajuk kumpulan kami pada pembentangan kali ini ialah tentang nuzulihi wifqan lil asbab wal hikmah. Okey, mari kita pergi kepada pengenalan terlebih dahulu. Apa yang terkandung dalam pengenalan ini sebenarnya ialah perbahasan tentang ulum Al-Quran. Sangat penting hubungannya dengan penafsiran dan juga kefahaman. Perbahasan juga bergantung kepada kefahaman jenis penurunan Al-Quran, persoalan, jawapan kepada persoalan dan penerangan tentang peristiwa yang berlaku semasa hayat Nabi. Al-Quran boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu yang pertama, penurunan daripada permulaan. Apa yang dimaksudkan dengan penurunan daripada permulaan, iaitu penurunan Al-Quran yang tiada sebabnya dan kebiasaannya tentang hadis, tentang umat-umat terdahulu, tentang apa yang berlaku kepada mereka. Dan di dalam jenis ini juga ia memfokuskan tentang gambaran tentang syurga dan neraka. Okey, kita pergi kepada jenis yang kedua, yang mana iaitu penurunan yang memfokuskan tentang perbahasan dan persoalan. Kebanyakan daripada topik-topik tentang jenis ini ialah pensyariatan, hukum hakam dan juga akhlak. Apakah tujuan sebenar tentang penurunan ayat ini? Penurunan ayat ini akan yang pertamanya akan beransur-ansur mengubah kehidupan manusia menjadi lebih baik dan juga menjauhkan manusia daripada perkara-perkara buruk dalam kehidupan jahiliah mereka. Dan juga Al-Quran akan menjadi tarbiyah yang berkesan tentang manusia, kepada manusia tentang hukumnya, arahannya, moralnya, berkaitan fakta dan peristiwa. Al-Quran juga sedikit sebanyak akan menjadi jawapan dan penyelesaian kepada setiap masalah dalam agama. Kita pergi kepada slide yang seterusnya. Seterusnya kita masuk kepada contoh-contoh penurunan ayat. Contoh-contoh penurunan ayat yang pertama ialah surah Al-Isra ayat 85. Ayat ini diturunkan kepada kaum Yahudi yang bertanyakan Nabi tentang perihal roh. Dan Allah menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahawa urusan roh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang lain tahu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga memperingatkan kepada manusia agar jangan sombong dan merasa hebat kerana mereka hanya diberi sedikit sahaja ilmu pengetahuan dari sisi Allah. Dan contoh-contoh penurunan ayat yang kedua pula ialah daripada surah Abasa ayat 1 sehingga 4. Ayat ini diturunkan kepada seorang buta yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum menghadap Nabi untuk belajar agama. Dia mengharapkan Nabi membacakan ayat Al-Quran kepadanya kerana dia adalah seorang yang buta. Kebetulan ketika itu Nabi sedang menjamu seorang pembesar kaum musyrik yang Nabi berharap pembesar tersebut akan masuk Islam. Tapi Rasulullah bermasam muka dan berbalingkan muka daripada Ibnu Ummi Maktum yang buta. Lalu Allah turunkan ayat ini sebagai teguran atas sikap Rasulullah terhadap Ibnu Ummi Maktum. Seterusnya contoh-contoh penurunan ayat yang ketiga ialah daripada surah Al-Imran ayat 195. Surah ini disebabkan oleh Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah tentang tidak disebutkannya wanita dalam persoalan hijrah. Lepas tu ayat ni turun, surah Al-Imran ayat 195. Intipati daripada ayat ni bahawa ialah kaum wanita diperlakukan sama seperti kaum lelaki dalam hal imbalan atas amal yang dilakukan, sama ada amal itu adalah baik ataupun yang buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sambung satu topik seterusnya, iaitu kepentingan untuk mengetahui sebab-sebab penurunan sesuatu ayat. Sebelum tu,
saya nak nyatakan beberapa pandangan ulama mengenai asbabun nuzul. Ulama yang pertama ialah Al-Wahidi. Dalam kitab beliau menyatakan bahawa asbabun nuzul ni adalah perkara pertama yang perlu dipelajari dan perlu diberi perhatian. Ulama yang kedua ialah Ibnu Daqi Al-Eid. Beliau menjelaskan bahawa penjelasan sebab penurunan ni merupakan cara yang kukuh untuk kita memahami maksud ayat-ayat Al-Quran. Dan seterusnya, ulama yang ketiga iaitu Ibnu Taimiyah. Beliau berpendapat bahawa sebab nuzul ni merupakan satu cara untuk kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Okey, dan seterusnya jom kita lihat dua contoh kenapa penting untuk kita tahu sebab penurunan sesuatu ayat ini. Contoh yang pertama ialah daripada surah Al-Baqarah ayat 115 yang bermaksud, dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, maka di situlah arah kiblat yang diradai Allah. Sungguh Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Mungkin bila kita baca maksud ayat ini, kita faham bahawa kalau nak solat, kita boleh hadap ke mana-mana arah yang kita nak. Sebenarnya, ayat ini diturunkan untuk keadaan tertentu sahaja, iaitu ketika ingin melakukan solat sunat di atas kenderaan, di atas binatang tunggangan, ataupun ketika berlaku peperangan, kita boleh solat ke arah mana-mana arah yang kita nak. Sebab itulah turunnya ayat ini. Okey, contoh yang kedua ialah daripada surah Al-Baqarah juga ayat 158. Ayat ini bermaksud sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebahagian daripada syiar Allah. Maka barang siapa yang melakukan ibadah haji atau umrah ke Baitullah, tiada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang dengan rela hati melakukan kebaikan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Allah Maha Mensyukuri lagi Maha Mengetahui. Okey, kita tahu bahawa berjihad antara Safa dan Marwah ni merupakan sebahagian daripada ibadat haji dan kita wajib melaksanakannya. Akan tetapi, dalam ayat ini, lafaz la junahu tidak menunjukkan kepada kewajipan. Perkara ini menjadi tanda tanya kepada Urwah bin Zubair. Lantas dia bertanya kepada ibu saudaranya iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Okay, Aisyah pun menerangkan lafaz junahu ni kalau ditafsirkan mengikut apa yang seperti Urwah fikirkan maksudnya siapa yang tak buat sa'i ni tak berdosa. Tapi hakikat sebenar sa'i ni adalah perkara yang wajib dilaksanakan bila kita berhaji. Tetapi sebenarnya ayat ini diturunkan kepada kaum Ansar sebelum kedatangan Islam. Dahulu tempat Bukit Safa dan Marwah ni terdapat dua berhala, iaitu berhala yang bernama Isaf dan Naila. Orang pada zaman jahiliah dulu menyembah dua patung berhala ni. Lepas tu bila datang Islam, bila diorang berniat untuk melakukan haji, diorang rasa berdosa bila sa'i antara Bukit Safa dan Marwah ni. Diorang rasa kalau diorang buat benda tu, maksudnya diorang menghormati perbuatan menyembah berhala pada zaman jahiliah tu. Okey, selepas daripada kedatangan Islam, mereka pun menyatakan masalah ni kepada Rasulullah. Diorang pun macam mana boleh ke kita sa'i sedangkan dulu ni orang jahiliah yang buat, sebab ada berhala kan. Sebab itulah turunnya ayat ini. Sebab itulah Allah menurunkan ayat ini, ayat yang bermaksud sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian daripada syiar Allah. Maksudnya kat sini wajib untuk kita bersa'i dan tak berdosa pun, sebab perbuatan tu pada zaman jahiliah. Bila Islam dah datang, patung berhala tu dah dimusnahkan, dah tak ada dah. Okey, 3.5 kaedah mengetahui sebab-sebab turunnya wahyu. Ada dua kaedah. Yang pertama, A, jika turunnya asbab nuzul dan
diriwayatkan oleh para Nabi, maka ianya boleh diterima. Hal ini kerana perkara sebegini telah ditetapkan hukumnya oleh Allah kepada para Nabi. Okey, kaedah yang kedua, B. Jika turunnya asbab nuzul dan diriwayatkan oleh para tabi'in, maka hukumnya tidak diterima, melainkan akan menjadi sahih apabila disokong oleh perawi yang lain. Dan perawi-perawi itu adalah imam tafsir yang diambil daripada para sahabat sebagai mujahid. Seterusnya 3.6, perhatian ulama dengan penulisan tentang asbab nuzul. Antara ulama yang terkenal dalam penulisan ini adalah yang pertama, ulama Ali bin Al-Madini, Syekh Imam Al-Bukhari. Yang kedua, Abu Al-Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi An-Nisaburi. Yang ketiga, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Usqalani. Dan yang keempat, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. ليس أحد في المحال